Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita buat perbincangan mengikut topik pula. Okey, ini adalah soalan terkumpul daripada JPN, MRSM dan SBP. Kita mulakan dengan bab 2 tingkatan 4. Okey, tajuk jisim dan struktur atom. 1. P adalah suatu bahan yang mempunyai takat lebur dan takat didih 81. Okey, kita ada maklumat takat lebur dan takat didih. Soalan A, apakah maksud takat lebur? Jadi takat lebur ni apa? Yang dia mula mencair tu kan? Okey, daripada keadaan pepejal kepada keadaan cair. Okey, kalau ada graf tu, dia adalah suhu yang malar. Suhu yang tidak berubah dalam graf tu. Jadi apa yang kita jawab? Okey, suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cecair pada tekanan tertentu. Jadi ini dia punya ayat full untuk definisi. Soalan B, lakarkan graf suhu melawan massa apabila bahan P dipanaskan daripada 35 darjah Celsius hingga 90 darjah Celsius. Okey, sebelum tu kita imbas kembali maklumat yang kita ada. Tadi takat leburnya 43 darjah Celsius, takat didihnya 81 darjah Celsius. Jadi bila melakar graf suhu, kita lukis pakai pensel di ruang jawapan, tidak perlu minta kertas graf. Okey, sekadar lakar. Jadi kita gariskan paksi Y. Okey, beserta tajuk dan unitnya. Tajuknya ataupun unitnya adalah suhu. Okey, darjah Celsius. Lepas tu paksi X. Okey, massa. So di sini dia bilang graf suhu melawan massa. Jadi suhu di paksi Y, massa di paksi X. Okey, massa dalam saat dalam minit pun boleh sebab dia tidak bagi tahu pun dalam soalan ni. Jadi kita ambillah saat. Okey, minit pun boleh. Okey, lepas tu kita labelkan nilai-nilai yang ada. Okey, sekarang ni kita ada beberapa nilai. Kita ada permulaan sampai 90, kita ada takat lebur, takat didih. Okey, kita buatlah 4 garisan. Yang pertama untuk permulaan, yang kedua untuk akhir. Okey, yang ketiga takat lebur, yang keempat takat didih. Okey, lepas tu kita buatlah garisan daripada 35 hingga 43 dia menaik. Okey, lepas tu 43 ni dia malar beberapa ketika. Okey, selepas malar itu dia akan naik semula. Okey, sampai 81 dia mendidih. Jadi takat didihnya dia kekal, dia malar seketika dan seterusnya naik hingga 90. Okey, cukuplah sampai 90. Soalan minta sampai 90. Okey, ikut arahannya dia minta sampai berapa. Jadi ini kita punya graf. Okey, lepas tu label lah yang di bawah ni takat lebur, yang di atas ni takat didih. Okay, soalan C, lukiskan susunan zarah dalam bahan P pada 30 dan 90 darjah Celsius. Jadi tadi okey, dia melebur pada suhu 43. Maksudnya sebelum dia melebur pada suhu 30 darjah Celsius, dia masih dalam keadaan pepejal. Okey, lepas tu dia mendidih tadi takat didihnya 81 darjah Celsius. Jadi pada suhu 90 ini dia sudah melebihi takat didih, maksudnya dia dalam keadaan cair. Jadi susunan zarah untuk pepejal rapat-rapat. Okey. Jadi kita lukis seperti ini. Okey, sekurang-kurangnya 3 darab 3. Dia punya ni 3 melintang, 3 lajurnya, 3 dia punya 3 lajur. Itulah 3 lajur, 3 yang melintang ni lah. Okey. Kolom. Okey, lepas tu untuk 90 ni tadi dalam keadaan gas, dia punya zarah beradab jarak. Okey, jadi lukisan ini pakai pensel dapatlah 2 markah. Okey, lukis pakai pensel terang-terang. Okey, next soalan. Rajah 1 menunjukkan struktur atom bagi unsur T. Jadi ini adalah unsur T. Okey, kita ada elektron, proton, nukleus, W. Okey, soalan.
kenal pasti W. Jadi sekarang ini W ini berada di dalam nukleus. Okey, dalam nukleus kita ada proton dan neutron. Okey. Di luar ini adalah elektron 1 2 3. Susunannya 2 1. Okey, jadi kita ada surat susunan dan kita tahu sudah siapa ni W. W ialah neutron. 2. Nyatakan bilangan proton bagi unsur T. Tadi kita sudah tulis susun elektronnya adalah 2.1. Jadi bilangan protonnya adalah 3. Okey, susunannya sudah kita tulis 2.1. B1. Unsur T mempunyai takat lebur 180.5 darjah Celsius. Ramalkan keadaan fizik bagi unsur T, keadaan fizikal keadaan fizikal bagi unsur T pada suhu bilik. Okey, jadi poin pentingnya 180 dan suhu bilik. Jadi, okey, kita ada takat lebur dan takat didih. Okey, bila unsur itu sebelum dia berada pada takat lebur, sebelum dia melebur, dia dalam keadaan pepejal. Okey, selepas dia melebur, sebelum dia mendidih, maksudnya di antara takat lebur dengan takat didih, dia dalam keadaan cecair. Selepas takat didih, dia dalam keadaan gas. Jadi sekarang ini kita punya takat lebur adalah 180.5. Okey, suhu bilik. Suhu bilik berapa? Suhu bilik dianggarkan lebih kurang 27 darjah Celsius. Jadi maksudnya dia berada sebelum takat lebur, maksudnya keadaan fizikalnya adalah pepejal. Okey. B2, berdasarkan teori kinetik jirim, huraikan susunan dan pergerakan zarah bagi unsur T pada suhu bilik. Jadi pada suhu bilik tadi dia dalam keadaan pepejal. Pepejal tadi kita tahu lukisannya rapat dan teratur. Okey, dan pergerakannya dia misalkan dia keadaannya rapat dan teratur, dia tidak boleh bergerak-bergerak, dia tidak boleh ke sana ke sini. Dia cuma boleh bergetar dan berputar pada kedudukan yang tetap. Okey. Next. C. Raja 1.2 menunjukkan graf suhu melawan massa apabila cecair asetamida disejukkan. Maksudnya ini adalah penyejukan. Jadi dia daripada T3 dia menyejuk. Okey, dia mula membeku di sini. Okey, suhunya T2. Okey, lepas tu dia di sini dia sudah mula membeku dan terus-terusnya membeku di sini. Okey, jadi kita ada takat bekunya T2. Okey, soalannya tentukan takat beku asetamida. Jadi T2. Okey, jangan tulis T2 saja. Ini adalah takat beku. Dia melibatkan unit suhu. Jadi suhu unitnya darjah Celsius. Jadi mesti ada T2 darjah Celsius. Okey, kalau T2 saja tiada unit, tiada markah. Okey, suhu asetamida tidak berubah dari B ke C. Terangkan mengapa. Jadi ini adalah soalan yang famous untuk bab 2. Okey, kalau takat lebur ataupun takat didih ataupun takat beku, dia akan tanya yang mendatar tu. Kenapa yang mendatar tu? Maksudnya kenapa dia tidak berubah? Okey, walaupun masanya bertambah. Itu adalah soalan yang famous. Jadi kita rujuk buku teks. Okey, ini ada dalam buku teks tingkatan 4. Okey, penerangannya. Jadi di sini dia masih dalam keadaan pepejal, di sini dia dalam keadaan pepejal dan cecair dan suhunya tidak meningkat. Ini yang selalu disoal. Kenapa suhu tidak meningkat? Okey, jadi kalau untuk yang ini takat leburnya kenapa tidak meningkat? Inilah kerana tenaga haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah sehingga pepejal bertukar menjadi cecair. Okey, jadi ini penerangan kalau takat lebur atau takat didih. Okey. Dan next pula ini penerangan kalau untuk takat beku. Okey, dia membeku. Dia soal kenapa di sini suhunya malar tidak berubah. Jadi jawapannya
Okey, tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pejarah. Ini kamu kena hafal lah. Okey, tiada tips untuk ini, kamu kena hafal dia punya ayat. Jadi kita pergi kepada soalannya. Okay, ada 2 markah. Jadi markah pertama kita bagi tahu haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah membentuk ikatan. Okey, itu dia punya penerangan. Okey, jadi selesai sudah perbincangan untuk bab 2 tingkatan 4. Okey, jangan lupa klik subscribe dan kita akan jumpa untuk perbincangan bab 3.